Selamat malam, salam sejahtera. Ini isu yang paling mengejutkan kita. Dipetik dari Sinar Harian, bekas atau gambar bekas pemimpin UMNO hilang semasa konvensyen Kerajaan Perpaduan. Persoalannya ialah, adakah pemimpin ini sudah tidak berminat lagi untuk menjadi pemimpin UMNO atau ahli UMNO? Itu persoalan dia, saudara-saudara sekalian. Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menyifatkan Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan yang berlangsung di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur minggu lalu sebagai janggal. Bekas Naib Presiden UMNO itu berkata, satu penjelasan kepada akar umbi parti mengenai hubungan yang wujud dalam kerajaan yang turut disertai UMNO perlu diberikan agar mereka memahami situasi sebenar. Saya faham konvensyen itu diperlukan kerana beberapa gabungan parti mesti disatukan untuk kestabilan politik negara dan kerajaan. Berkaitan dengan tuntutan Hishamuddin Tun Hussein untuk membuat satu penjelasan kepada akar umbi ini, saya rasa sudah pernah dibuat sebelum ini oleh Zahid Hamidi dan juga Setiausaha Agung UMNO, iaitu Ahmad Maslan. Tapi tak tahulah apa lagi bentuk penjelasan yang mahu diberikan yang dituntut oleh Hishamuddin Tun Hussein ini. Biasalah kan, kalau tak puas hati nak tuntut penjelasan itu berkali-kali pun sukar nak terima. Mahu juga penjelasan yang memuaskan hati beliau. Macam itulah. Kata Hishamuddin lagi, tetapi saya lihat sendiri ada beberapa perkara yang agak janggal apabila ia diadakan di Dewan Merdeka, iaitu rumah UMNO sendiri. Apabila gambar-gambar bekas pemimpin kita, iaitu UMNO telah banyak berkorban untuk perjuangan parti, dihilangkan dalam Dewan Merdeka semasa konvensyen, saya rasa ia tidak kena, kata Hishamuddin lagi. Menjadi persoalan ialah, siapakah gambar-gambar? Apakah gambar-gambar yang dinyatakan oleh Hishamuddin ini itu pemimpin UMNO yang telah pun dihilangkan tersebut? Siapa orangnya? Adakah Najib atau orang-orang tertentu? Penjelasan kepada akar umbi berhubung kait dengan hubungan yang wujud sekarang perlu dijelaskan, katanya menerusi sebuah video yang dimuat naik di laman Instagram pada Ahad. Sebelum ini, media melaporkan Perhimpunan di Dewan Merdeka WTCKL pada 14 Mei lalu mencipta sejarah politik tanah air apabila Parti Keramat Orang Melayu itu mengumumkan bergabung dengan Pakatan Harapan PH pada 24 November 2022. Gabungan itu menyaksikan pembentukan Kerajaan Perpaduan yang diketuai Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di samping dua timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, dan Datuk Seri Fadilah Yusof, Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu. Sementara itu, bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, dilihat turut menyokong kenyataan ahli Parlimen Sembrong itu menerusi komen yang ditinggalkan pada video berkenaan. Good statement, kenyataan yang baik, tulis Khairi di dalam ruangan komen tersebut. Saudara-saudara sekalian, ini satu isu yang menarik perhatian. Apabila Hishamuddin menyatakan satu perkara yang kita tak pernah tahu, apabila gambar-gambar bekas pemimpin kita, iaitu UMNO yang telah berkorban untuk perjuangan parti, dihilangkan dalam Dewan Merdeka semasa konvensyen, saya rasa ia tidak kena, kata beliau. Siapa pemimpin yang dihilangkan tersebut? Dan tentang tuntutan daripada Hishamuddin bahawa penjelasan kepada akar umbi mengenai hubungan yang wujud dalam kerajaan telah pun diterangkan sebelum ini. Seingat saya, telah pun diterangkan berkali-kali. Saudara-saudara sekalian, gabungan ini menyaksikan Kerajaan Perpaduan yang diketuai Perdana Menteri. Persoalan kita sebelum kita berpisah malam ini, siapa gambar-gambar yang telah dihilangkan itu? Kenapa dihilangkan? Ataupun buat-buat saja hilang? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tidak bawa usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri, pembangkang diibaratkan umpama langau politik. Itu kata Salahuddin.
Beberapa bulan yang lepas, beberapa minggu yang lepas, hangat diperkatakan kononnya kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim akan tumbanglah, hilang kepercayaanlah, sudah tidak cukup majoritinya. Wah, begitu gahnya mereka, begitu gahnya pembangkang, khususnya Perikatan Nasional, melaungkan kononnya Anwar Ibrahim sudah kehilangan majoriti di parlimen dan dinyatakan kononnya ada pemimpin daripada parti UMNO akan lompat parti dan kononnya ada parti Borneo akan menyokong mereka, dipujuk supaya menyokong Perikatan Nasional. Yang paling tak puas hati, mereka kata Anwar Ibrahim dah hilang sokongan, dah hilang mandat di parlimen. Sehingga mereka berani kata Anwar Ibrahim harus letak jawatan dan hilang kepercayaan. Tidak ada apa-apa lagi kuasa. Tapi pada akhirnya semasa sidang parlimen pertama dibuat hari ini, apa yang terjadi? Pembangkang tidak membawa usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Anwar Ibrahim mencabar mereka. Kata Anwar Ibrahim, oke, kita selesaikan. Kita hentikan polemik jatuh-jatuh menjatuhkan, tumbang-menumbangkan ini. Anwar Ibrahim hanya menyatakan satu perkataan, satu ayat saja, membunuh semua kata-kata pembangkang. Anwar Ibrahim kata apa? Anwar Ibrahim kata, oke, bawa usul undi percaya. Kalau benar Anda mempunyai nombor dan angka, kata Anwar Ibrahim, saya cabar. Bawa usul undi percaya di parlimen, kata Anwar Ibrahim. Tepatlah sekali. Ada netizen kata, biarlah Anwar Ibrahim yang usulkan. Dah kali pertama dulu, semasa kali pertama, sidang parlimen pertama, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Anwar kata, Anwar akan membawa usul undi percaya. Dan benar, kali pertama Anwar membuat ataupun dalam persidangan parlimen kali pertama, Anwar yang telah pun membawa usul tersebut supaya membuktikan bahwa Anwar mempunyai mandat yang paling jelas. Apa yang terjadi? Hampir semua ahli parlimen menyokong Anwar dan Perikatan Nasional diam-diam saja. Kali ini Anwar Ibrahim cabar pula mereka. Adillah kan? Dulu Anwar Ibrahim dah bawa sendiri. Bayangkan berapa beraninya Anwar Ibrahim membawa usul undi percaya untuk dirinya sendiri. Betapa besarnya risiko yang harus dia hadapi. Kalau dia kalah dalam usul undi percaya itu, lugai-lugai dia. Habislah dia, tidak jadi Perdana Menteri lagi. Terpaksalah letak jawatan. Tapi kerana keyakinan dan terbukti benar, dia mempunyai sokongan mandat yang cukup. Akhirnya sampai sekarang dia menjadi Perdana Menteri. Malulah mereka yang menyatakan kononnya Anwar Ibrahim tidak punya nombor dan mereka kononnya, pembangkang kononnya mempunyai nombor yang cukup. Kali ini Anwar Ibrahim kata, saya cabar, bawa ke usul undi percaya di parlimen. Jangan cakap-cakap di media saja, jangan cakap di Facebook saja, jangan cakap di Twitter saja, jangan cakap-cakap saja. Kalau berani, bawa, buktikan di parlimen melalui usul undi percaya, kata Anwar. Akhirnya apa? Semuanya angkat tangan, menafikan, balik semula konon Anwar Ibrahim lah konon yang salah. Hari ini, pembangkang terbukti tidak berani, tidak mengemukakan usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Itu sebabnya Salahuddin mengatakan bahwa tiada usul undi percaya di parlimen terhadap Perdana Menteri. Pembangkang diibaratkan sebagai langau politik. Pembangkang umpama langau politik kerana hanya membangkitkan mengenai keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi tidak membawa usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri itu di parlimen, kata Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub. Salahuddin menegaskan pembangkang sepatutnya menggunakan sesi sidang parlimen yang akan bermula esok dengan mengemukakan usul undi tidak percaya jika benar sudah mempunyai cukup sokongan. Jelas beliau, Perdana Menteri telah mencabar secara terbuka untuk pembangkang membawakan usul undi tidak percaya di parlimen.
Datuk Seri Anwar dengan berani dan secara terbuka telah mencabar pembangkang untuk mengemukakan usul undi tidak percaya di Parlimen. Sepatutnya mereka pembangkang menggunakan peluang pada sidang Parlimen dengan membawa usul tersebut. Tapi mereka tak ambil peluang. Tapi dulu waktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, anda pun tahu, Muhyiddin Yassin tak berani membuat usul undi percaya. Bahkan diisytiharkan pula darurat politik, bukan darurat politik, darurat Parlimen. Tidak dibuat sidang Parlimen ketika itu. Nah, jadi Anwar Ibrahim jauh lebih berani. Jadi bila mereka tidak membawa usul undi tidak percaya ini, saya boleh sifatkan mereka umpama langau-langau politik sahaja, kata Salahuddin Ayub kepada media selepas merasmikan sambutan Hari Meteorologi 2023 pada Ahad hari ini. Semalam, pejabat ketua pembangkang memaklumkan Perikatan Nasional PN tidak mengemukakan usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri pada sidang Dewan Rakyat yang akan bermula Isnin ini. Pejabat ketua pembangkang berkata, tiada mana-mana ahli parlimen pembangkang yang mengemukakan usul itu kepada pejabat yang dipertua Dewan Rakyat. Perkembangan itu menyaksikan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka tidak berdepan ujian keabsahan sepanjang sesi Dewan Rakyat kali ini. Sebelum ini, terdapat laporan yang mendakwa terdapat usaha pemimpin Perikatan Nasional PN yang mahu menjatuhkan kerajaan sedia ada. Bagaimanapun, beberapa pemimpin Perikatan Nasional menafikan terdapat gerakan menjatuhkan kerajaan perpaduan yang diterajui Anwar. Kanda kata, jangan meludah ke langit, nanti kena muka sendiri. Jangan, kanda kata, jangan buat-buat andaian, jangan menyorok, lempar batu sembunyi tangan. Jangan pula membuat spekulasi. Dan yang paling penting sekali, agak-agaklah tengok kiri kanan. Kalau rasa-rasa benar mempunyai sokongan, barulah cakap. Ini dah ada peluang, kata Salahuddin Ayub, dah ada peluang untuk menunjukkan keabsahan, mencabar Anwar Ibrahim melalui usul undi percaya. Tapi apa yang terjadi? Tak berani pun mereka buat. Tak berani pun. Nak tulis kepada Agong, Agong tak akan layan. Agong tak akan layan kerana Agong mahu kerajaan yang stabil dan tidak ada lagi tumbang menumbang. Itu sajalah caranya. Nak melalui lompat parti, letak jawatan, siapa yang berani ambil risiko? Satu sajalah pilihannya, usul undi percaya di Parlimen. Tapi apa jadi? Tiada satu pun yang berani ambil, kan? Terbuktilah siapa yang penipu, siapa yang bohong, dan yang paling penting, takutlah, kan? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.